sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap semua boleh dengar kami di FB Live. Pada hari ini, kita bersiaran secara lagi untuk program kita Fix Pocket Talk di Facebook Live Alam Flora Senjan Berhad. Saya harap kita dah ada viewers yang dah mula menunggu untuk kita start program kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bersiaran untuk kali kedua episod kedua Fix Pocket Talk, di mana seperti biasa kita akan bersiaran selama 1 jam daripada jam 11 hingga ke jam 12 bersama saya, hos anda, Syifa Zaidin. Okey, saya harap dah ada viewers kita tim kami di sini. Kami bersiaran secara langsung di fasiliti inovasi kita semula ataupun Fix Putrajaya. Untuk episod yang sebelum ni, untuk episod yang pertama, Alhamdulillah kita dapat sokongan dan sambutan yang sangat menggalakkan daripada viewers kita. Ada yang bagi feedback yang sangat menarik untuk kita tanyakan kepada tokoh-tokoh ataupun panel jemputan kita. Okey, bagi yang mungkin ada yang pertama kali menonton ataupun bersama dengan kami di program Fix Pocket Talk ni, apa dia program Fix Pocket Talk ni? Ia adalah sebuah program di mana informatif live talk show, di mana kita menjemput panel jemputan kita ataupun tokoh-tokoh yang sangat berpengalaman dan orang kata sangat inspiring untuk berkongsi berkaitan dengan isu-isu seperti isu alam sekitar, dasar kebersihan negara, sistem pepejal dan sebagainya. Jadi untuk pengetahuan viewers kita juga, program ini adalah sebagai komitmen serta tanda sokongan kumpulan Alam Flora terhadap matlamat pembangunan lestari ataupun SDG, Sustainable Development Goals. Baiklah, jadi selain daripada kita akan mengenali dengan lebih lanjut panel jemputan kita serta mendengar perkongsian mereka berkenaan dengan tajuk yang sangat menarik hari ini, sekejap lagi saya akan beritahu anda semua apakah topik kita pada hari ini. Selain daripada itu, kita juga nak berikan hadiah kepada viewers yang bertuah yang menonton program Fix Pocket Talk kita. Saya akan berikan soalan semasa segmen quiz nanti. Saya akan tanyakan beberapa soalan dan viewers boleh nyatakan jawapannya di ruang komen FB Live. Tuliskan saja jawapannya di situ dan kemudian jawapan yang paling cepat dan juga tepat kita akan berikan hadiah satu hati daripada kumpulan Alam Flora. Baiklah, so saya harap kita ada penonton, dah cukup viewers untuk kita mulakan atau kita jemput siapakah panel jemputan kita pada hari ini. Saya rasa ramai yang mengenali beliau ni, especially di Putrajaya ni memang selalulah dia ke sana ke sini untuk bagi ceramah. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya ingin menjemput Encik Muhammad Farid Wajdi Mustafa, Eksekutif Kitar Semula dan Pengurusan Sistem Pepejal daripada Alam Flora Environmental Solutions, AFES Senjan Berhad. Dipersilakan. Jadi, Encik Muhammad Farid Wajdi Mustafa merupakan Eksekutif Kitar Semula dan Pengurusan Sistem Pepejal di Alam Flora Environmental Solutions, AFES Senjan Berhad, iaitu merupakan anak syarikat Alam Flora Senjan Berhad. Beliau berkelulusan dalam ijazah sarjana muda sains dan pengurusan alam sekitar daripada Universiti Malaya ataupun UM. Mempunyai pengalaman bekerja selama lebih 6 tahun dan sangat berkaliber serta bertanggungjawab dalam mengurus dan memastikan segala operasi di fasiliti kitar semula bersepadu atau Integrated Recycling Facility (IRF) dan pusat kitar semula AFES berjalan dengan baik dan lancar. Jadi saya harap viewers dah boleh lihat kita punya panel jemputan kita pada hari ini. Inilah dia, Encik Muhammad Farid Wajdi. Assalamualaikum Encik Farid. Assalamualaikum. Selamat datang ke program Fix Pocket Talk. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami Okey, baiklah Encik Farid. Alhamdulillah sangat berbangga dapat menemu ramah Encik Farid hari ini. Tapi sebelum kita beramah ataupun tanyakan sedikit berkaitan dengan isu yang lebih berkenaan kepada operasi, lebih kepada kita semula, kita nak ke segmen seterusnya, iaitu segmen kenali speaker kita. Jom. Baiklah, untuk segmen kenali speaker kita ada beberapa soalan nak tanyakan kepada Encik Farid. Kita warm up lah dulu Encik Farid sebelum kita ke serious business Okey, baiklah. Harap tak nervous
Boleh. Boleh, tak masalah. Okey, baiklah. Cik Farid, mungkin boleh gambarkan diri Cik Farid dalam 5 perkataan atau lebih pun tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, menggambarkan diri saya dengan perkataan, saya seorang yang suka cabaran dan suka kepada mempelajari benda yang baru lah. Jadi kalau ada benda yang baru yang boleh saya pelajari, saya suka lah. Pertama. Ada banyak. Yang kedua, dah gambarkan diri dalam 5 perkataan. Okey, yang kedua, saya sukakan pada perkara yang mencabar dan berlainan. Kalau boleh saya nak setiap hari saya mendapat perkara yang baru, berjumpa dengan orang yang baru dan mendapat maklumat yang baru. Jadi sebab tu bila saya masuk dalam Al-Quran ni pada tahun 2016, April 2016, saya perkara yang pertama yang saya buat adalah ELB, sebenarnya End of Learning Curve. Okay, kemudian lebih kurang dalam setahun lebih saya buat ELB. Kemudian saya masuk pada pengurusan universiti lah. Yang pertama di bawah Al-Quran iaitu MRM Sungai Bilek, Universiti Sungai Bilek. Kemudian pada tahun 2018 saya tukarkan ke Putrajaya, universiti sekarang lah, dan diamanahkan untuk menjaga RF Universiti di Singapura. Itu seperti lah nama saya. Jadi dah berapa tahun sebenarnya dari mula sampai ke sekarang bersama Alam Seorang? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun Jadi dah banyak bahagian yang Cik Farid diamanahkan untuk jaga. Alhamdulillah setakat ni dah lah daripada DLB ke Sungai Bilek pada operasi untuk 3A di Putrajaya. Mungkin lepas ni kalau ada benda yang baru, saya hati dan sangat berminat lah untuk Okey, baiklah, terima kasih. Okey, bila Cik Farid katakan tadi dah 6 tahun dalam lebih kurang 6 tahun bersama dengan Alam Seorang. Mungkin viewers kita, saya sendiri pun nak tahu apa perkara yang paling Cik Farid suka mengenai pekerjaan Cik Farid? Okey, kalau ikutkan sekarang benda yang paling saya suka adalah yang utamanya saya boleh bertemu dengan ramai orang. Jadi bila kita berjumpa dengan ramai orang, kita belajar banyak perkara. Kita tahu macam mana keluarga aku, dari mungkin kita jumpa dari segi orang dalam kalangan isteri, kerajaan dan sebagainya. Jadi saya sukalah benda tu. Yang keduanya, bila kita jumpa dengan ramai orang, of course kita akan belajar benda yang baru. Okay, macam dekat kita semula ni, saya lebih pada plastik sebenarnya. Saya lebih tertarik untuk belajar ciri-ciri plastik, macam mana kita nak uruskan plastik ni kategori, dan sekarang benda tu yang sedang saya lakukan. Di samping ada lagi lah kotak, besi, kita belajar macam mana nak uruskan benda yang lebih sistematik dan teratur. Okey, baiklah. Jadi kalau viewers yang nak tahu, kalau tuan-tuan dan puan datang ke fasiliti Universitas Semula ataupun fix di Putrajaya ni, Cik Farid dia in charge di belakang, jadi memang beliau lah yang bertanggungjawab untuk menerangkan segala barangan yang dihantar di pusat operasi di belakang. Okey, baiklah Cik Farid. Since Cik Farid katakan tadi, Cik Farid seorang yang sukakan cabaran. Jadi, 6 tahun bersama dengan Alam Seorang, apakah cabaran yang paling sukar ditempuhi? Mungkin boleh ceritakan sikit. Cabaran, sepanjang saya bekerja di Alam Seorang, cabaran yang paling sukar saya lakukan pada tahun 2016, pada tahun 2017 saya diarahkan ataupun diminta untuk membuat perpustakaan kenderaan sebanyak 350 unit di Putrajaya. Jadi masa yang diberikan hanya sebulan, bayangkan kita baru masuk, pengalaman pun tak ada. Jadi saya tahu cabaran tu dan dibimbing oleh saya juga. Dan alhamdulillah dalam sebulan semua kereta yang nak diputuskan tu dapat diputuskan dengan baik. Dan itu adalah perkara yang saya rasa kerjaan yang pertama lah saya buat sepanjang saya ada masuk je Alam Seorang. Perkara pertama yang saya buat lah. Okey, menarik. Macam kita tahu, viewers pun tahu, no pain, no gain lah. Betul? Bila kita ada salah satu cabaran tu, lagi kita akan ada drive untuk lakukan sesuatu yang lebih baik. Okey, soalan terakhir, saya rasa lepas ni pun kita nak ke segmen seterusnya. Ini tak ada kemungkinan sikit yang kejap. Saya nak tanya Cik Farid,
sekiranya lah Cik Farid ni seorang superhero, apakah kekuatan yang Cik Farid miliki? Kalau saya superhero, okey. Kalau saya superhero, saya ni seorang yang suka dengan anime sebenarnya, One Piece. Jadi saya suka haki jenis. Haki ni adalah satu kuasa yang ada pada anime yang dia boleh meramalkan, dia menampak masa depan. Jadi kalau saya ada kuasa yang macam tu, dapat lihat apa yang jadi masa depan, saya sangat suka lah. Kalau benda cuma yang tak logik lah kan. Suka tengok masa depan lah. Saya lagi senang prepare. Betul, betul. Okey. Lagi satu soalan saya nak tanya kepada Cik Farid. Okay. Mungkin Cik Farid boleh gambarkan alam flora menggunakan 3 perkataan. Alam flora menggunakan sistematik, holistik dan teratur. Sistematik, holistik dan juga teratur. Okey. Itu dia daripada Cik Farid. Jadi viewers kita dah kenal belum panel kita pada hari ini? Saya rasa cukuplah dulu dengan beberapa soalan tadi. At least kita dah kenal sedikit tentang panel jemputan kita pada hari ini. Jadi selepas ini kita akan ke segmen yang paling ditunggu sekali, iaitu segmen Pocket Talk, di mana topik kita pada hari ini adalah Integrated Recycling Facility. Apa dia? Nantikan. Jom kita break dulu. Jom. Baiklah, kita kembali lagi ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Pocket Talk. Tengok tadi kita ada sedikit teaser berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Integrated Recycling Facility ataupun IRF. Apa dia IRF ni? Kita akan tanyakan kepada Cik Farid untuk Cik Farid berkongsi dengan kita. Mungkin ada viewers yang tak pernah dengar pun berkenaan fasiliti di bawah jagaan AFES dan juga Kumpulan Alam Flora. Baiklah, Cik Farid, jangan bertanya ya. Okey. Jadi mungkin Cik Farid boleh terangkan secara ringkas apakah itu IRF dan kenapa ini diwujudkan? Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, RF adalah kalau bahasa panjang dia lah, untuk panjang ni kita kata Recycling Facilities. Merupakan sebuah kita panggil sebagai kilang juga lah, untuk ditubuhkan untuk kita proses barangan kita semula yang kita ambil daripada commercial area, institusi, industri, mungkin kita akan proses di sini. Jadi kata integrated yang depan IRF tu, integrated maksudnya fasiliti yang mempunyai semua kemudahan untuk kita proses barang tersebut, seperti dari weighbridge. Setiap lori yang masuk, selepas yang keluar dan masuk perlu melalui weighbridge. Untuk weighbridge ni tak penting lah, sebab tanpa weighbridge kita tak boleh dapat data yang tepat, dan untuk tanpa data yang tepat, data yang betul, jadi kita tak boleh dapat analisis. Jadi kita nak fokus nanti macam mana plan kita untuk dapatkan lebih banyak barang, itu susah. Yang pertama. Yang kedua, kita ada sorting conveyor. Okey, IRF juga sebenarnya dia fungsi dia terima single stream dan dual stream. Okey, apa yang maksudkan dengan single stream? Single stream adalah kita menerima barangan yang pada sumber dia bercampur, commingled waste. Jadi bila sampai ke RF, apa yang kita buat, kita akan sorting balik. Sebab kita ada conveyor, kita ada pekerja yang akan sorting mengikut barangan dan mengikut jenis, plastik, kotak, aluminium dan sebagainya lah. Kemudian kita ada terima juga barangan yang dual stream recycling, iaitu barang tersebut dah disorting atau dah diasingkan di peringkat sumber, seperti yang kita terima di sektor semula ataupun pada sektor di Putrajaya, ataupun kita pergi ambil di kawasan kita panggil sebagai ICI lah, Industrial Commercial dengan ICI, Industrial Commercial dengan Institution. Jadi semua barang ni kita dapat secara dah diasingkan, jadi kita akan proses di IRF. Dan contohnya macam kotak, bila sampai di IRF, apa yang kita akan buat, kita akan kita ada press machine, kita ada 2 unit press machine, kita akan bentuk dia jadi bib. Kemudian untuk plastik juga kita ada crusher, kita akan hancurkan plastik mengikut kategori. Kita ada PE, PP dan sebagainya lah. Jadi setiap barang yang sampai ni, kita untuk plastik dia lebih, sebenarnya plastik ni lebih rigid lah. Kita perlukan kita kata apa, kita perlu detail, kita perlu lebih emas untuk asingkan plastik. Sebab sekiranya plastik campur, macam PP dan PE campur, dia kita crush, jadi hasil dia akan kita bagi sebagai grade dia sedikit turun dan harga agak rendah lah. Jadi sebab tu kita perlu asingkan dengan cara yang betul, sempurna dan lebih detail untuk plastik. Itulah tentang IRF. Okey. Tadi Cikgu ada katakan ada barangan yang kita ambil daripada pusat kita semula ataupun diisi ni kita hantar ke IRF. Mungkin ada juga orang yang nak tahu, boleh ke kalau mereka tak perlu hantar ke BBC, terus saja hantar ke IRF? Boleh ke dalam sistem macam tu? Okey, sebenarnya masyarakat perlu faham tujuan kita buat IRF ni adalah untuk kita ambil, kita sebagai kita ambil ataupun transfer barang kita semula daripada BBC ke IRF. Kita tak menggalakkan orang awam terus ke IRF, sebab IRF ni lebih kepada konsep kilang. Jadi kita, yang pertama yang kita risau adalah dari segi safety lah, keselamatan. Sebab dekat IRF ni kita ada lori, kita ada mesin, kita ada forklift. Jadi benda-benda macam ni kita risau akan berlaku kemalangan kepada orang awam. Jadi kita lebih menggalakkan orang awam untuk pergi ke BBC, sebab di sana kita ada kaunter, kita ada kerja yang sangat mesra untuk terima barang daripada orang awam, dan kita akan keluarkan sistem buat pembayaran terus dekat sana. Jadi kita menggalakkan orang awam pergi ke pusat kita sendiri lah. Okey, baiklah, itu dia. Kalau macam ada yang terfikir sebenarnya nak terus hantar ke IRF, digalakkan sebenarnya untuk anda hantar dahulu ke kita punya pusat kita semula, supaya kita dapat berikan double reward, ya, tak silap saya? Double reward, iaitu cash dan juga kita ada cash dan kita ada mesti point. Okey, baiklah.
Okey, tadi Cik Farid ada beritahu berkenaan dengan barangan yang diproses di IRF. Saya ada dengar kotak, aluminium dan sebagainya. Jadi adakah bahan-bahan ini semua jenis bahan yang kering sahaja ataupun bahan yang basah yang mungkin penduduk hantar, kita akan proses juga di sini? Okey, di IRF kita tidak menerima barang-barang basah. Kita hanya menerima barang kita semula yang kering sahaja. Okey, sebabnya konsep IRF ni adalah hilang yang hanya proses barangan kering. Sebab kita jika sampah tadi basah, nanti akan ada isu lain, isu bau, licin ni adalah air sampah buat yang baru pertama kali dengar kata licin, ataupun dalam term kita panggil air larut besar. Tapi lebih mudah kita panggil air sampah lah. Jadi air sampah ni dia sebenarnya mengandungi pencemaran. Kalau kita proses dekat sini, kita perlukan fasiliti ataupun treatment yang lain. Jadi kita hanya fokus pada sampah kering saja. Dan untuk makluman juga, dekat IRF kita ni zero licin lah, tak ada langsung licin. Zero licin Alhamdulillah. Memang Cik Farid jaga IRF ni dengan TikTok lah kiranya. Sebenarnya bila sama daripada orang awam juga, Alhamdulillah. Okey, baiklah. Okey, sekarang ni kita berkaitan dengan musim PKP lah berkenaan dengan pandemik COVID-19 sekarang ni. Bagaimanakah keadaan sekarang? Mungkin lebih banyak barang kita semula yang dihantar ke buyback center, jadi lebih banyak proses untuk operasi di IRF, atau bagaimana bezanya di musim PKP dan juga sebelum PKP? Okey, kita tak dimanjakan berat ataupun jumlah sampah yang kita terima lah. Semasa di awal PKP sebenarnya ada peningkatan lebih kurang dalam 50 ke 60%. Sangat banyak. Mungkin kita yakin disebabkan ramai yang tidak boleh bergerak, jadi berada di rumah, jadi mereka menghasilkan sampah yang banyak di rumah. Kemudian mereka hantar ke pusat kita semua kita. Jadi sampah yang kita kutip untuk diproses itu saja pun sangat banyak. Jadi katakanlah 50 ke 60% tingkatan dia. Kemudian pada PKP yang 2.0 ni bilangan dia agak menurun sikit. Contohnya dulu mungkin yang pertama peningkatan sehingga 50 ke 60, tapi yang PKP yang kedua ni peningkatan kurang 30 ke 40 saja. Mungkin ada yang digunakan kerja di ofis, jadi sampah dah scattered lah kan. Tapi still ada peningkatan yang banyak. Kita setuju lagi tengoklah. Okey, baiklah. Okey, lagi satu sebelum ni ada juga viewers dan juga ada komen di Facebook Alam Flora. Mereka tanyakan berkenaan dengan minyak masak. Mungkin ada viewers juga yang tak tahu, kita bagi intro sikit sebenarnya. Anda juga boleh hantarkan minyak masak ke pusat kita semula Alam Flora dan kita akan bagi sama jugalah wang tunai dan juga mata ganjaran. Okey, jadi berkenaan dengan minyak masak ni, berapa lama sebenarnya tempoh simpanan minyak masak yang kita boleh hantar dan diterima di BBC ataupun pusat kita semula? Sebab contohnya di rumah katalah kita dah simpan minyak tu selama sebulan ataupun 2 bulan ataupun lebih. Contohnya simpan dah 6 bulan baru penuh satu botol tu, baru kita hantar ke BBC. Adakah diterima? Okey, saya banyak terima soalan yang berkaitan dengan minyak masak. Berapa lama disimpan? Sebab jelah kita faham kalau di rumah untuk dapat 1 kilo mungkin membutuhkan masa kan. Jadi sebenarnya BBC kita terima minyak masak tak kisah berapa lama yang mereka simpan, tapi harus ingat BBC hanya terima minyak masak yang dalam bentuk cair. Minyak masak bila kita simpan lagi lama, dia akan ada endapan. Jadi contohnya macam kita ada 5 kilo minyak, kita simpan dalam 6 bulan. Sebenarnya berat sama, tapi cair tu dah makin kurang sebab dia jadi kerak kat bawah. Jadi kita tak ambil yang kerak tu, kita hanya ambil yang cair saja. Benda yang tengok ni buat eksperimen, berapa lama simpan dia akan jadi kerak. Jadi saya dah pernah try dalam masa 5-6 bulan dia akan ada endapan jadi putih. Jadi yang paling cantik ni dalam masa berapa bulan kita hantar? Kalau penuh dalam 2-3 bulan, kalau penuh boleh hantar, tak ada masalah. Asalkan dia bentuk cair, kita terima, tak ada masalah. Okey, baiklah, nampak. Hantar minyak masak pun anda boleh dapat ganjaran. So, boleh hantarkan minyak masak ke semua pusat kita semula Alam Flora lah. Kalau ada yang tak tahu di mana nak hantar barang kita semula ataupun minyak masak anda, boleh layari laman web Alam Flora dan juga ataupun invest lah Alam Flora Environmental Solutions. Okey, baiklah.
tadi Cik Farid ada katakan yang barang yang dibawa ke IRF daripada single SIM dan dual SIM. Okey, ada juga barangan yang terus dihantar ke landfill. Tapi sebenarnya barangan tu boleh dijual semula. Adakah barangan tersebut akan diambil semula untuk dibawa ke IRF? Okey, untuk soalan ni, untuk makluman kepada semula, IRF ni kita sebelum barang tu sampai ke landfill, kita akan recover, kita akan ambil dulu barang ni. Jadi sebab tu kita sangat menekan, kita memberi penerangan kepada orang awam sebelum sampah tu sampai ke landfill, kita nak selamatkan sampah tu untuk kita dapatkan sebanyak mana barang kita semula. Sebab once dia sampai ke landfill, kita dah tak akan ambil barang tersebut untuk bawa ke IRF. Jadi sebenarnya kerajaan mempunyai lebih kurang 2 bilion untuk menguruskan sampah di landfill. Sebab tu kita sangat menekankan, memberi maklumat kepada di sekolah, macam kerjaya kita memberi taklimat berkenaan kita semula di sekolah, di kerajaan. Sebab apa? Sebab kita tak nak benda tu pergi terus ke landfill. Sebab kita nak kerajaan menjimatkan duit yang 2 bilion tadi mungkin boleh disalurkan kepada pendidikan. Sebab kita sebenarnya kalau kita buat kita semula, kita dapat wang tunai, kita boleh tambah ekonomi setiap seorang individu ataupun family tersebut. Tapi kenapa kita nak membazirkan, nak buang terus sampah tu ke landfill? Baiklah, faham. Lagipun memang sebenarnya objektif utama untuk kita praktiskan 3R, kita semula reuse apa semua ni sebenarnya untuk kita nak kurangkan sisa yang dihantar ke landfill. Betul. Okey, baiklah. Ada juga soalan sebenarnya yang saya pernah dengar berkaitan dengan Al-Quran. Okey. Jadi, adakah Al-Quran diambil di sektor juga ataupun diproses di IRF ataupun bagaimana proses berkaitan Al-Quran? Untuk isu Al-Quran ataupun penerbitan yang diterjemahkan ayat isu Al-Quran, untuk makluman kepada semula, kita di pusat kita semula kita tak terima sebenarnya Al-Quran ataupun penerbitan yang menceritakan Al-Quran. Sebenarnya kita pernah menulis surat kepada Syed Hakim pada tahun 2019 untuk mendapatkan pandangan ataupun solusi berkenaan dengan ayat Quran. Sebab terdapat lamakan ayat Quran kalau ikutkan di BBC Posisi 9 khususnya Putrajaya, kita semua Posisi 9 Putrajaya, hampir seminggu 2-3 kali akan ada orang datang untuk menghantar barang-barang yang ini ceritakan Al-Quran. Tapi apa yang kita buat, kita memaklumkan dekat public, orang awam tersebut, kita tidak menerima barang jenis yang menggunakan Al-Quran. Apa yang mereka boleh buat, saya ada bertemu dengan Ustaz Hakim sebenarnya pada tahun lepas, 2010, bertanyakan sendiri berkenaan dengan benda ni. Jadi apa yang dicakap sebenarnya, setiap negeri dia ada untuk jabatan agama Islam negeri, dia ada departmen yang menguruskan perkara ini. Jadi orang awam boleh merujuk pada jabatan agama Islam setiap negeri berkenaan dengan isu ini. Dan jika kita nak lagi selamat, sebenarnya ada pihak yang menyediakan perkhidmatan Al-Quran. Contohnya macam saya pernah jumpa di Sejawi di Penang. Mereka ada menyediakan khidmat untuk menguruskan Al-Quran, tapi dia berbayarlah. 1 kilo masa tu RM2. Dia berbayar. Kalau kita tak nak bayar tapi nak luruskan ayat Al-Quran, boleh merujuk kepada jabatan Islam setiap negeri. Kalau polis, mungkin polis, kita maksudnya lah. Okey, baiklah. Jadi kalau ada difference yang seperti ni yang macam saya fikir berkaitan dengan soalan tadi yang saya tanyakan kepada Cik Farid berkaitan dengan cetakan Al-Quran, harap clear lah penerangan daripada Cik Farid sebentar tadi. Okey, ada soalan daripada kita punya FB Live, Cik Farid yang bertanya, boleh ke hantar glass bottle ke kita punya pusat kelas minat atau private center? Okey, untuk gelas kita hanya terima saja. Kita tak bayar kepada customer. Kita hanya tolong saja betul. Kaca tu kita hanya terima untuk kita bantu ustaz. Tapi bukan semua jenis kaca. Kalau kita hanya terima kaca macam kaca sos, botol minuman, dan kalau macam kaca tingkap semua kita tak terima lah untuk. Jadi kita hanya terima jenis
yang macam boleh tahu sos tomato, kicap, cili dan sebagainya lah. Itu diterima. Okey, baiklah. Terima kasih untuk jawapan tadi. Okey. Mungkin juga untuk IRF sebulan saya boleh anggarkan dalam 300 ke 400 lah kita punya sisa yang diprosesnya. Apakah sasaran IRF mungkin pada tahun 2025? Okey, saudara ni kalau ikutkan kepada CEO lah, Zain, beliau target untuk mengadakan membership siang dan malam berpasti. Mungkin kita boleh doublekan dari 2005 tadi, 15 tadi, dia akan tingkatkan kepada keserimputan. Mungkin insyaAllah, sebab sekarang kita dah sampai ke 40% kan. Jadi insyaAllah kalau kita ada membership, saya rasa kita boleh buat lebih banyak, ya, lebih banyak barang dan semua yang kita boleh proses. Mungkin ada juga sebenarnya viewers yang tak tahu sebelum ni apa beza gitar semula dengan guna semula. Mungkin kadang-kadang ada orang yang cakap guna semula ni adalah gitar semula lah. Mungkin ada orang yang tak clear berkenaan dengan macam ni. Okey, sebenarnya mudah je. Guna semula ni maknanya kita benda yang sama, kita beli balik. Contoh macam beg plastik, beg plastik kan, kita beli dapat beg plastik, kemudian kita bawa beg plastik pergi kedai untuk kita isi balik. Itu panggil guna semula lah. Dia tak ada perubahan, benda yang sama juga kita guna. Kita semula ni adalah kita menghasilkan benda yang baru. Contoh macam minyak masak, hasilkan lilin, hasilkan sabun, ataupun botol plastik untuk minuman, hasilkan baju jersey. Itu adalah proses kita semula hasilkan benda yang baru. Jadinya kita semula ni adalah dengan produk yang lama ni kita hasilkan barang yang baru. Guna semula, barang yang lama tu kita guna balik semula. Okey, ada juga soalan daripada FB Live kita. Ada yang tanya, ada tak program yang membolehkan penduduk melibatkan diri dalam aktiviti kita semula di musim PKP? Okey, sebenarnya PKP ni kita tidak mengadakan sebarang program lah. Sebenarnya sebelum ni kita ada macam MRP, Mobile Screen Boost, kita ada kita buka kita panggil PR on Wheels di Putrajaya, di KL dan sebagainya. Tapi sepanjang PKP ni kita hold dulu sebab kita tak nak nanti jadi timbul kluster yang baru ke. Kita nak mencegah perkara tersebut. Jadi tapi kalau orang awam nak melakukan kita semula tak masalah, boleh datang ke pusat kita semula. Kita di Putrajaya kita memang buka mengikut waktu yang kita pamerkan di dalam website kita lah. Ataupun boleh terus kalau barang banyak boleh terus telefon saya ataupun tim 3R korang untuk buat kejutan, tak ada masalah. Kita buat operasi seperti biasa. Cuma program yang melibatkan orang awam ataupun yang keramaian lah, kita boleh dulu. Okey, baiklah. Okey, mungkin juga dalam situasi PKP ni sekarang kan, berkaitan dengan pandemik ni, ramai yang pakai face mask. Okey, ramai yang pakai face mask. Jadi mungkin boleh terangkan sikit sama ada face mask ni kita ambil ke di pusat kita semula ataupun macam mana cara nak menghapuskan dia tu, mungkin boleh ceritakan sikit. Okey, isu face mask ni sebenarnya ni bukan sebagai lebih lah. Kalau kita tengok website KKM, cara nak menghapuskan dia mudah je. Ada 5 cara. Pertama kita ambil, kita putuskan, kita buka, kita putuskan tali di kanan tu, kemudian kita ikat dia. Kita ambil kertas atau plastik, kita masukkan dalam tu, kemudian kita buang dalam tempat macam biasa. Sebabnya kita perlu letak dalam plastik ataupun kita balut dengan kertas adalah sebab kita nak beri keselamatan kepada pihak pembersihan, pihak pekerja yang melakukan pembersihan. Kita nak nanti kalau andai katalah kita membawa baju tersebut, kita tak nak menjangkiti mereka. Jadi kita cakap apa, kita sama-sama bantulah pembersihan negeri yang kan banyak pemanan, banyak orang yang mengambil sampah di rumah-rumah ni. Jadi kita tolonglah juga benda tu. Okey, baiklah. Okey, ada lagi soalan daripada kita punya viewers. Boleh tak nyatakan channel kalau nak berkolaborasi bersama dengan IRF, mungkin diorang nak bekerjasama dengan IRF, dengan siapa perlu viewers kita hubungi ataupun macam mana cara?
Okey, kalau nak berhubung dengan ataupun nak bersama dengan LS senang saja, boleh menghubungi talian hotline Anapura ataupun kalau ada nombor saya terus call saya ataupun supaya saya tak ada masalah, saya akan membantu dari segi mungkin akan lawatan, nak buat lawatan ataupun nak mempelajari apa yang kita buat lagi di IRF, tak ada masalah. Tapi cumanya perlu ada proses dah di sana, ada kena booking dan dapatkan tarikh yang sesuai, sebab kita tak buka IRF ni 24 jam untuk orang awam, sebab dia lebih kepada operasi. Jadi kita cakap pada awal tadi lah, kita memikirkan isu keselamatan, kita nak ada kemalangan ataupun perkara yang membahayakan orang awam. Jadi orang awam yang nak datang perlu menghubungi talian hotline Anapura ataupun boleh Google Fix. Dia akan naiklah dia punya info dan semua boleh menghubungi yes ni. Baiklah, jadi kalau ada pihak ataupun viewers di luar sana yang nak berkolaborasi dengan IRF, sama ada boleh call macam Cik Farhan tadi, hotline kita, ataupun boleh google saja fasiliti inovasi kita semula Fix Putrajaya, dan dari situ kita akan linkkan kepada Encik Farid. Okey, baiklah. Sebenarnya ada banyak lagi soalan yang ditanyakan di Facebook Live. Tuan-tuan dan puan juga boleh tanyakan saja soalan di ruangan komen. Saya akan tanya terus kepada Cik Farid. Tapi sebelum kita tanyakan lagi banyak lagi soalan, nak dikupas lah orang kata, nak tanyakan lagi kepada Cik Farid, nak dengar perkongsian dia. Kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen quiz. Kita tengok lepas ni macam mana segmen quiz. Okay, jom. Lah, takkan tak luar kat sini kot? Tak boleh. Kau cakap tak boleh, tak boleh. Kau buat tempat lain. Lah, sampah je, bukannya benda lain pun. Weh, orang cakap kalau kena kot tanah, kubur sempit weh. Belum kena kotong sampah. Apa ni kubur-kubur? Bagus. Bang, tak ada bang, benda kecil je bang. Sekarang ni saya duduk atas ni tau. Duduk atas ni je. Sekarang ni saya nak tumpang buang sampah saya dekat tong sampah dia. Itu je bang. Takkan tu jadi isu pun. Lagi pun bang, nanti bang, tu kau ambil sampah dia, ambil sampah saya. Saya bukannya buang kata-kata. Kau jangan buang aku bukan sampah. Pelik lah betul benda macam. Bang, nak sampah macam mana bang? Bang, kita tengok ni. Okey bang, dalam ni ada kertas dengan botol plastik je bang. Itu je pun. Banyak. Tadi kau cakap apa? Ambil botol plastik dengan kertas. Kau tahu tak yang kau nak buang ni semua ni ada nilai. Semua ni boleh dikita semula. Sekarang kan dah ada alam flora. Mana-mana? Kan. Penggas. Alam flora itu syarikat pengurusan sisa pepejal untuk menguruskan dan mengurangkan sisa sampah supaya bumi kita ini bersih. Diorang ada sediakan pusat kita semula untuk orang awam hantar barang-barang yang dah tak pakai dan mengamalkan 3R on wheels. Faham maksud aku? Macam syok je benda ni. Faham tak syok? Macam ni? Yang special ni pasal 3R on wheels ni. Kau kumpul barang-barang kita semula kau ni, lepas tu kau hantar dekat diorang. Dan kau takkan balik dengan tangan kosong. Sebab apa? Sebab kita akan mendapat ganjaran wang tunai dan juga ganjaran lain. Sebagai contoh, sekarang ni dia ada bagi mata ganjaran kad Petronas Mesra selain daripada wang tunai. Kau ada tak kad Petronas Mesra? Aduh, cantik. Maknanya kita hantar terus ke pusat kita semula tu je. Ya betul, pandai pun. Sisa sampah tu kita boleh hantar ke Putrajaya, presin 8, 9, 11, 14, 16, 18, Jalan Bonus 6 Kuala Lumpur dan Cyberjaya. Masa tu juga terus dapat duit. Naik. Wow. Kalau kau tak tahu kat mana nak hantar barang-barang kita semula kau ni, kau boleh ke social media Alam Flora. Dekat situ kau akan tahu jadual 3R on wheels ni. Nak tahu ataupun info lebih lanjut, kau boleh tengok website yang tu. Dekat sini, ada info kau boleh dapat. Lepas tu aku nak beritahu kau. Okey, barang seperti minyak masak terpakai, kertas, botol ni semuanya ada harga ni. Harga pula ikut kadar semasa. Okey, kalau macam tu, tunggu apa lagi? Jom kita semula.
Okey, baiklah sekarang. Okey, sekarang kita dah bersama kembali dengan viewers di Facebook Live Alam Flora. Saya harap masih ada viewers yang kekal bersama dengan kami untuk dengarkan soalan-soalan kuis yang mudah je lah anda nak jawab. Jadi, dah bersedia? Saya harap tuan-tuan dan puan semua dah bersedia kan dengan soalan saya. Dengar je soalan ni, terus hantarkan jawapan anda di ruangan komen di FB Live kami. Dan tim Alam Flora akan pilih jawapan yang paling cepat dan tepat untuk kita berikan satu hati kepada pemenang bertuah. Okey, jadinya soalan hari ni, of course berkaitan dengan topik kita pada hari ni kan. Okey, soalan yang pertama ya, saya harap semua dah bersedia. Saya akan bacakan soalan yang pertama ialah, apakah nama penuh IRF? Nak mudah. Apakah nama penuh IRF? Tuliskan jawapan anda di ruangan komen kami. Okey, apakah nama penuh IRF? Itu untuk soalan yang pertama. Okey, boleh saya move ke soalan yang kedua? Boleh ya? Okey. Tadi soalan yang pertama, lagi sekali saya ulang. Mungkin ada dah terpapar di skrin. Okey, tim kami dah paparkan di skrin. Soalan pertama, apakah nama penuh IRF? Hantarkan jawapan anda di ruangan komen. Okey, saya akan move ke soalan yang kedua. Berikan 3 jenis barang yang diproses di IRF. Berikan 3 jenis barang yang diproses ataupun dibawa ke IRF. Okay, mungkin dah nampak sekarang soalan yang terpapar di skrin. Berikan 3 jenis barangan yang dibawa ataupun diproses, dah ditekan di bawah lah, yang dibawa ke IRF. Okey, mudah juga soalan nombor 2 ni. Dan jawapannya letakkan sahaja di ruangan komen di FB Live kita. Okey, saya akan pergi ke soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 3. Berikan 3 lokasi pusat kita. Lokasi pusat kita semula Alam Flora. Okay, saya harap terpapar juga di skrin untuk soalan nombor 3 ni. Berikan 3 lokasi pusat kita semula Alam Flora. Okay. Mungkin since Cik Farid masih bersama dengan kita sekarang, Cik Farid boleh bagi hint sikit kat mana diorang mencari lokasi ni? Okey, Mana tu? okey, boleh cari di website Alam Flora ataupun Google saja. Dah. Google saja. Segala-galanya dia hujung cari saja. Senang je. Di manakah 3 lokasi pusat kelas semula Alam Flora? Okey, jadi itu sahaja untuk segmen kuis ni. Saya rasa semua tadi dah dapat soalan-soalannya. Jadi cepat-cepat hantarkan jawapan anda di ruang komen FB Live kami dan kami akan pilih pemenang yang paling cepat dan jawapan yang paling tepat lah. Of course. Okey, jadi seterusnya kita nak mendengar sikit ke segmen tips. Jom. Okey, untuk tips hari ni saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan minyak masak. Bagaimana kita nak tahu minyak masak tu masih elok ataupun tak. Dia sebenarnya ada 4 kriteria lah yang kita boleh nak pasti minyak tersebut masih boleh digunakan ataupun minyak tersebut sudah rosak. Yang pertamanya kita kena tengok dia punya ciri dia. Kalau kita buka api, kita panaskan minyak tu keluarkan asap. Asap ataupun asap tu dia memberi. Yang keduanya, kalau dia mengeluarkan bau yang terik, bila kita buka api dalam masa seminit tu, bau dia sangat tidak menyenangkan. Bau yang terik, yang kuat, tak seperti biasa. Itu pun dah menunjukkan dia rosak. Yang ketiga adalah dia ada buih. Bila kita tuang dia, kita nampak dia ada buih kecil dalam tu, itu dah rosak. Minyak tersebut dah rosak. Dan yang akhirnya adalah warna lah. Minyak masak yang warna dia merah pekat ataupun warna hitam, itu adalah minyak yang dah tak boleh pakai, yang perlu dah semula, yang dah rosak lah. Jadi kalau kita nak pakai lagi minyak tu,
sebenarnya dia boleh menyebabkan kesan sakingan seperti boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Sebabnya minyak apabila dia bertukar warna jadi warna terang aslinya, kalau kita goreng macam goreng ayam, kita panggil goreng yang deep fry lah. Deep fry ni maknanya gorengan yang lama. Okay, jadi bila kita goreng ayam, kita goreng daging, benda yang lama kita goreng, sebenarnya darah-darah yang ataupun sisa daripada ayam tadi jatuh dalam minyak tersebut dan dia menyebabkan pembentukan kabel. Sebab tu banyak minyak tersebut jadi warna hitam. Jadi kita tidak digalakkan makan guna lagi minyak tersebut. Okey, baiklah, itu info daripada Cik Farid tadi. Dan juga mungkin kita nak minta untuk tim kita, kita nak share sikit berkenaan dengan cara pembuangan minyak masak yang betul. Mungkin boleh appearkan di skrin. Sebelum ni pihak Alam Flora pun ada kongsikan juga berkenaan dengan cara pembuangan minyak. Pertama sekali, pastikan minyak masak sejuk dahulu selepas aktiviti memasak, betul Cik Farid? Kemudian selepas dah sejuk, kita masukkan ke dalam bekas yang sesuai. Dan bila dah masukkan dalam bekas yang sesuai, yang terakhir sekali, hantarkan Pusat kita sendiri lah yang berdekatan. ke pusat kidas semula yang berdekatan. Senang sahaja. Ikut tips kita tadi berkenaan dengan cara pembuangan minyak masak yang betul. Mungkin boleh lihat yang terpampar di skrin sebelum ni pun. Untuk Alam Flora dah banyak kali kita share di social media kita berkenaan dengan cara yang betul ini. Dan akhir sekali, hantarkan ke pusat kitas semula Alam Flora dan anda boleh mendapatkan wang tunai serta mata ganjaran. Hantar minyak masak terpakai pun boleh dapat duit. Itulah dia. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak Encik Farid. Sebenarnya untuk tips tadi, kita ada sedikit lagi. Mungkin kita ambil 1-2 soalan daripada FB Live kita. Okey, sebab alang-alang Encik Farid dari sini, kita pun akan terus tanyakanlah apa yang orang ramai nak tahu. Okey. Soalan di FB Live. Adakah polystyrene dan styrofoam boleh dikitas semula dan bagaimana kita nak buang jika kita berada di rumah? Adakah IRF diteruskan dia atau macam mana? Okey, untuk polystyrene dan styrofoam ni sebenarnya kita di IRF kita tak ambil sebab kita tak ada kemudahan untuk buat kita semula barang tersebut. Tapi sebenarnya barang tersebut boleh kita semula buatkan, tapi kita perlukan yang banyak lah. Jadi apa yang kita buat, kita boleh juga untuk hantar ke pusat kita semula yang berdekatan dan kita akan membantu untuk segala lagi cara yang sepatutnya. Okey, baiklah. Itu dia. Kalau ada viewers yang bertanya tadi tu, saya harap terjawab. Soalan saya tak mesti tuan ke puan, saya tak dapat tengok ni soalan daripada tim kami yang share dengan saya untuk ditanyakan kepada Cik Farid. Okey, baiklah. Lagi satu soalan Cik Farid. Saya peniaga di pasar malam. Banyak saya nampak menggunakan minyak masak berkali-kali, kemudian buang. Jadi ada tak kemudahan untuk kami menghantar minyak masak ataupun boleh datang ambil di tempat kami? Okey, bagi peniaga yang selalu menggunakan minyak lah dan bukan minyak masak, boleh menghubungi pihak Alam Flora sama ada mungkin kita punya hotline ataupun terus ke website dan minta nombor telefon PIC kat sana. Apa yang kita buat, kita ada sebenarnya kita menyediakan tong. Kita ada tong 20 liter, kita ada tong 20 liter untuk diberikan kepada peniaga yang ada minyak masak untuk jual lah. Jadi just call kita, beritahu berapa tong nak, kita akan hantar tim untuk letak tong dan bila penuh call balik, kita akan pergi ambil minyak tersebut lah. Kita akan beli dengan harga RM10 kilo. RM10 untuk 1 kilo Jadi saya harap clear kepada yang bertanya sebentar tadi. Boleh, kita akan berikan kepada lah untuk berkenaan dengan peniaga-peniaga yang menggunakan minyak masak. Okey, jadi sebenarnya saya dah dapat antara pemenang kuis yang terus jawab soalan sangat cepat, sangat pantas. Okey, soalan pertama tadi di antara pemenangnya, saya akan bacakan 3 orang pemenang. Nombor 1 Muhammad Hamid, pemenang yang pertama. Pemenang yang kedua adalah Siti Nur Adibah dan yang ketiga Ahmad Aizudin. Jadi untuk Muhammad Hamid, Siti Nur Adibah dan juga Ahmad Aizudin, sebentar lagi tim Alam Flora akan kontak tuan-tuan dan puan-puan untuk berkenaan dengan sesi sedikit sudah hadir daripada Alam Flora. Baiklah, lagi satu soalan sebelum kita dah nak habis lah. Saya rasa macam
Sekejap je. Sekejap je. Walaupun kita tanya soalan dah banyak mana, tapi dah terus masa cepat lah sekarang kan. Okey. Akan adakah lagi kemudahan IRFB di negeri lain? Akan ada tak fasiliti seperti ini? Okey, untuk pengetahuan juga, fasiliti yang ini sebenarnya yang kat di awal tadi, yang pertama ni kita ada dekat Sungai Pelik Selangor. Yang kita ada yang kedua kita buat di Bedayang semua, dan kita ada juga di Kuantan sebenarnya. Kemudian kita ada perancangan lah untuk buat mungkin di KL, mungkin dalam masa perancangan. Jadi apa-apa pun buat masa sekarang, kalau ada barang kita semula yang nak dihantar, boleh pergi ke dia punya pusat semula di Mobile Center. Kita ada di Bedayang, kita ada 6 di Bedayang, satu di KL dan di Bedayang. Jadi orang awam boleh pilih mana yang terdekat, yang hampir dengan mereka, boleh terus hantar. Tapi kita tengok contohnya macam kursi 9 kita buka setiap hari, jadi pukul 8.30 atau pukul 9.30. Jadi BBC lain tu kita tengok waktu operasi dia lah berbeza. Macam saya percaya kita buka 3 kali seminggu, hari Isnin, Rabu dan hari Jumaat. KL hari Isnin, Rabu dan hari Sabtu. Jadi kita tengok dia punya waktu operasi setiap minggu tu berbeza. Okey, baiklah. Dan mungkin juga saya boleh tambah bagi yang nak mengetahui tentang waktu operasi untuk kita punya pusat kita semula, anda boleh simak di website Alam Flora ataupun Alam Flora Environmental Solution ataupun AFES. Boleh simak di situ ataupun boleh ikuti Facebook ataupun Instagram Alam Flora Sdn Bhd dan juga AFES. Di sana ada pelbagai informasi berkaitan dengan pusat kita semula kami. Dia dibuka hari apa buka, jadi semuanya anda boleh dapatkan di situ. Baiklah. Jadi saya rasa kita pun dah nak dekat pukul 12 ni, Cik Farid. Walaupun soalan saya rasa tak puas lagi nak tanya. Kalau ada viewers yang nak tanya lebih banyak soalan, dihantarkan, nanti mungkin kami boleh sharekan jawapan-jawapannya kepada anda. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cik Farid Wajdi kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini berkongsi informasi yang sangat orang kata beneficial lah, useful kepada viewers. Mungkin sebenarnya ada yang tak tahu. Dan dengan adanya sesi perkongsian oleh Cik Farid ni, kita pun dah jadi tahu sekarang. Mungkin ada lagi soalan-soalan yang nak ditanyakan, boleh hantarkan ke FB Live kami lah. Okey, baiklah. Oleh itu sebelum kita akhiri program Fix Pocket Talk kita ni, mungkin Cik Farid ada sepatah dua kata. Okey, pada yang di luar sana yang sepanjang masa di hidup ataupun yang ada sekarang masih belum melakukan kita semula, saya harap sangat minta untuk menjalankan aktiviti kita semula bermula pada hari ini, sebab kita akan memberi ganjaran. Kita akan beri wang tunai, kita akan beri point. Jelas dalam waktu pandemik ini kan ramai yang terjejas, jadi boleh jadikan sebenarnya jualan barang kita semua ni sebagai salah satu dari mata pencarian lah. Sebab contohnya macam minyak masak, kalau kita kumpul banyak-banyak, harga dia tinggi, jadi kita boleh jual pada kita dan kita akan bayar cash. Sambil kita bayar cash, kita bagi masuk point lagi, jadi kita sebut di mana-mana kita lunas. Jadi sangat berbadu lah. Jadi apa tunggu lagi, saya mengajak semua untuk bermula pada hari ini, semua buat aktiviti kita semula di rumah, di pejabat dan sebagainya lah. Okay, baiklah. Itu dia iklan tu daripada Cik Farid ataupun kita panggil PSA lah. Mengajak semua untuk mulakan aktiviti kita semula dengan hashtag Jom Rawat Bumi. Betul tak Cik Farid? Okey, baiklah. Sekian saja sepanjang hari ini program Fix Pocket Talk kita. Jadi untuk bulan hadapan kita akan bersiaran lagi dengan tetamu jemputan kita. Siapa tetamu jemputan tu nantikan, sebab itulah anda semua kena follow Facebook Alam Flora. Kita akan umumkan nanti pada hari Rabu. Kita akan buat semula Fix Pocket Talk kita dengan topik-topik yang lebih menarik, dengan panel jemputan yang sangat macam saya kata tadi inspiring. Dan mungkin ada juga viewers yang nak buat lawatan ke fasiliti inovasi kita semula. Kita ada menyediakan lawatan secara virtual, di mana anda boleh pergi ke Facebook, ke website maksud saya, website Alam Flora. Di sana anda boleh book untuk kita
conduct sesi lawatan secara virtual ataupun lawatan secara maya, kita nak bawa anda semua tengok semua fasiliti yang tersedia di pusat di fasiliti inovasi kita Semula Putrajaya ni. Jadi, terima kasih sekali lagi Cik Farid dan juga terima kasih kepada viewers yang setia bersama dengan kami untuk episod kedua Fix Pocket Talk ni. Saya harap kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum dan bye. Lah, takkan tak luar kat sini kot? Tak boleh. Kau cakap tak boleh, tak boleh. Kau buat tempat lain. Lah, sampah je, bukannya benda lain pun. Weh, orang cakap kalau kedekut tanah, kubur sempit weh. Belum kedekut tong sampah. Apa ni kubur-kubur? Habis. Bang, tak ada bang. Benda kecil je bang. Sekarang ni saya duduk atas ni tau. Duduk atas ni je. Sekarang ni saya nak tumpang buang sampah saya dekat tong sampah dia. Itu je bang. Takkan tu jadi isu pun. Lagi pun bang, nanti bang. Tukang ambil sampah tu ambil sampah dia, ambil sampah saya. Saya bukannya buang kata-kata. Kau dengar bang, aku bukan sampah. Pelik lah benda macam. Bang, nak sampah macam mana bang? Bang, tengok ni. Okey bang, dalam ni ada kertas dengan botol plastik je bang. Itu je pun. Mana? Tadi kau cakap apa? Ada botol plastik dengan kertas? Kau tahu tak yang kau nak buang ni semua ni ada nilai. Semua ni boleh dikita semula. Sekarang kan ada alam flora. Mana-mana? Kan? Tunggas. Alam flora itu syarikat pengurusan sisa pepejar untuk menguruskan dan mengurangkan sisa sampah supaya bumi kita ini bersih. Diorang ada sediakan pusat kita semula untuk orang awam hantar barang-barang yang dah tak pakai dan mengamalkan 3R on wheel. Faham maksud aku? Macam syok je benda ni. Faham tak syok? Macam ni? Yang special ni pasal 3R on wheels ni. Kau kumpul barang-barang kita semula kau ni, lepas tu kau hantar dekat dia orang. Dan kau takkan balik dengan tangan kosong. Sebab apa? Sebab kita akan mendapat ganjaran wang tunai dan juga ganjaran lain. Sebagai contoh, sekarang ni dia ada bagi mata ganjaran kad Petronas Mesra selain daripada wang tunai. Kau ada tak kad Petronas Mesra? Aduh, cantik. Maknanya kita hantar terus ke pusat kita semula tu je. Ya betul, pandai pun. Sisa sampah tu kita boleh hantar ke Putrajaya precinct 8, 9, 11, 14, 16, 18 Jalan Bonus 6 Kuala Lumpur dan Cyberjaya. Masa tu juga terus dapat duit. Tunai. Wow. Kalau kau tak tahu kat mana nak hantar barang-barang kita sebelum kau ni, kau boleh ke social media Alam Flora. Dekat situ kau akan tahu jadual 3R on wheels ni. Nak tahu ataupun info lebih lanjut, kau boleh tengok website yang betul. Dekat sini, ada info kau boleh dapat. Lepas tu aku nak beritahu kau. Okey, barang seperti minyak masa terpakai, kertas, botol ni semuanya ada harga ni. Harga pula ikut kadar semasa. Okey, kalau macam tu, tunggu apa lagi? Jom kita semula.